A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin. Al-mab'usi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bernafas, untuk terus kita melaksanakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan pelaksanaan amal ibadah kita kepada Allah ini akan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sedia maklum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam suratul Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kamu kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi kita pada hari ini yang sedang berhadapan dengan wabak COVID-19 ini, kita lihat banyak norma-norma baharu yang berlaku dalam kehidupan kita. Ya, norma baharu ini bukan sahaja dalam kehidupan kita, bahkan norma-norma baharu turut kita terapkan dalam pelaksanaan amal ibadah kita, khususnya dalam ibadah seharian kita, iaitu ibadah solat. Ya, kita dapat lihat bahawa norma-norma atau tata cara pelaksanaan ibadah solat kita ada perubahan-perubahan yang berlaku berbanding dengan kebiasaan kita sebelum daripada ini. Ya, antara perubahan yang kita lihat, ya, sebagaimana yang kita sedia maklum, ialah larangan menunaikan solat Jumaat. Ini sebagai contoh, ya, larangan menunaikan solat Jumaat, larangan daripada menunaikan solat berjamaah, dan banyak macam lagi lah kita lihat larangan-larangan yang ditetapkan oleh pihak pemerintah. Semua perkara yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini, termasuk larangan solat Jumaatnya, larangan perhimpunan ramai-ramai di masjid dan sebagainya, semua ni dilakukan oleh pihak pemerintah adalah berdasarkan kepada maslahah ataupun kepentingan rakyat, ya, untuk menjaga keselamatan rakyat, menjaga maslahah mereka dan menolak mudarat ataupun mafsadah daripada mereka. Dan kita sedia maklum, ya, untuk kita tekankan di sini bahawa ketaatan kepada pemerintah itu adalah merupakan satu perkara yang wajib selagi mana dia tidak bertentangan dan tidak menyalahi hukum syarak. Tentang kewajipan kita mentaati pemerintah ini kita dapat lihat dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala sebut ayat yang biasa kita dengar, ya, di kuliah-kuliah di masjid dan sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Okey, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan juga para pemimpin di kalangan kamu. Maknanya ayat ini menceritakan bahawa apa yang diputuskan oleh pihak pemerintah, selagi mana tidak bertentangan dengan hukum syarak, maka menjadi kewajipan untuk kita mentaati perintah mereka. Dan dalam hal ini juga, ya, dalam ketaatan kepada pemerintah ini kita kena lihat bahawa segala apa yang diputuskan, ditetapkan oleh pihak pemerintah, tidak lain dan tidak bukan adalah demi menjaga kemaslahatan rakyat, menolak mafsadah atau mudarat daripada mereka. Dan ini disebutkan di dalam kaedah fiqh bahawa tasarruful imam manutun bil maslahah. Segala tindakan perilaku pihak pemerintah, imam, adalah didasarkan kepada maslahah ataupun kita kata kepentingan masyarakat. Jadi untuk hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, antara perkara berkait dengan ibadah kita ini, antara perkara yang masih lagi menjadi pertikaian, perbahasan, perdebatan di kalangan masyarakat kita di luar sana, ya, tentang ibadah solat ini, ada beberapa perkara yang perlu kita jelaskan. Walaupun wabak COVID-19 ini telah pun kita hadapi sekian lama, tapi isu-isu seumpama ini terus berkisar
Ya, walaupun pihak-pihak berwajib, agensi agama telah memberikan penjelasan demi penjelasan, tetapi masih lagi menjadi perdebatan dan pertikaian di kalangan masyarakat. Jadi untuk hari ini kita ambil sedikit beberapa perkara yang masih lagi panas di luar sana tentang isu-isu amal ibadah kita ni, khususnya salat. Ialah yang pertama kita ambil pada hari ini berkenaan dengan larangan pemerintah daripada kita menunaikan solat Jumaat. Ya, larangan menunaikan solat Jumaat di beberapa kawasan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, ramai sahabat-sahabat kita di luar sana yang berasa marah, ya, marah, rasa tertekan dan sebagainya akibat daripada tidak dapat menunaikan solat Jumaat. Kita sedia maklum bahawa solat Jumaat ini hukumnya adalah wajib, fardu ain untuk kita tunaikan. Jadi di sana ada yang tidak dapat menunaikan solat Jumaat kerana jumlah atau bilangan yang telah ditetapkan untuk hadir solat Jumaat ini terhad. Ya, dalam suasana wabak COVID-19 ini jumlahnya sangat-sangat terhad. Jadi sahabat kita di luar sana yang bising, yang marah, terutama mereka yang telah pun tidak dapat menunaikan solat Jumaat ini selama 3 kali berturut-turut. Mereka ini sebenarnya bimbang. Kerana ustaz-ustaz kita di luar sana, di masjid, surau, sebelum-sebelum ini telah menceritakan tentang kewajipan solat Jumaat ini, dan ada juga yang mengaitkan tentang orang yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut, maka taba'allahu ala qalbihi, maka Allah akan mengunci hati dia. Jadi, bila sahabat-sahabat kita di luar sana yang tidak dapat menunaikan solat Jumaat 3 kali berturut-turut, 4 kali, 5 kali berturut-turut, mereka dah rasa risau. Bimbang, hati mereka dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mereka rasa emosi, mereka rasa marah bila tak dapat menunaikan solat Jumaat. Terutama yang tak dapat menunaikan solat Jumaat lebih daripada 3 kali dah ni. Bimbang, hati mereka ditutup oleh Allah Taala, dikunci oleh Allah Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, dalam program klinik hukum kita pada hari ini, kita jelaskan secara mudah untuk meredakan suasana di luar sana. Memang terdapat hadis baginda Nabi SAW yang memberikan ancaman secara jelas kepada orang yang tidak menunaikan solat Jumaat, yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut ini. Sebagaimana satu hadis Nabi, man taraka salasa jum'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumaat tahawunan, itu perkataan yang sangat penting dalam hadis ini, dengan sengaja, dengan memandang mudah tentang solat Jumaat ini, maka Allah Ta'ala akan mengunci, Allah Ta'ala akan menutup hati dia. Jadi berdasarkan kepada hadis ini, ada satu perkataan yang kita tekan tadi, iaitu tahawunan. Jadi ulama-ulama menyebutkan bahawa ancaman ini, iaitu ancaman mana? Ancaman yang mana Allah Ta'ala akan mengunci hati manusia yang tak pergi solat Jumaat 3 kali berturut-turut ini, ialah orang yang meninggalkan solat Jumaat, tak pergi solat Jumaat, tahawunan biha. Tahawunan ini para ulama menyebutkan makna dia ialah bermalas-malasan, sengaja tak nak pergi, tak pergi pula tak ada uzur. Jadi bila tak pergi tanpa uzur 3 kali berturut-turut, tak pergi dengan sengaja tanpa ada uzur, maka orang inilah yang dimaksudkan diberi ancaman di dalam hadis ini, bahawa hati mereka akan dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maksudnya apa? Orang yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut dengan sengaja, tak ada alasan, tak ada uzur syar'i, malas nak pergi, maka inilah orang yang diancam oleh Nabi di dalam hadis tersebut. Adapun orang yang yang tidak dapat menunaikan solat Jumaat 3 kali berturut-turut dalam suasana wabak COVID-19 ini, dia dah berusaha untuk pergi tapi tak dapat juga. Jangankan 3 kali, 30 kali pun tak pergi sembahyang Jumaat dalam suasana wabak COVID-19 ini, dengan dia dah berusaha dan sebagainya, maka mereka tidak termasuk di dalam ancaman tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya kita nak kata, walaupun dia tidak pergi solat Jumaat 3 kali berturut-turut atau lebih daripada itu, dengan dia dah berusaha nak pergi, maka orang ini tidak termasuk di dalam ancaman yang mana mereka akan dikunci hati oleh Allah Ta'ala, tak termasuk. Yang diancam ialah orang yang tak pergi solat Jumaat dalam keadaan bermalas-malasan, sengaja meninggalkannya tanpa sebarang uzur syar'i. COVID-19 wabak ini adalah merupakan uzur syar'i yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Jadi dia meninggalkan solat Jumaat bukan dengan sengaja. Cuma kena ingat, orang yang tak dapat pergi solat Jumaat ini, betul dia akan berdosa bila
bila dia tak pergi sembahyang Jumaat, dia dah pergi, tak dapat sembahyang Jumaat, balik rumah, tak sembahyang Zuhur. Yang itu memang berdosa. Bukan berdosa kerana tak pergi sembahyang Jumaat. Berdosa kerana tidak menunaikan solat Zuhur sebagai ganti kepada solat Jumaat dia tadi. Jadi, orang yang tidak dapat melakukan solat Jumaat secara berturut-turut, 3 kali berturut-turut, tertinggal 3 kali berturut-turut, jangan risau kerana hadis ini memberi ancaman ialah kepada orang yang sengaja meninggalkan Jumaat, bermalas-malasan dalam menunaikan solat Jumaat tersebut. Jangan risau. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memberatkan kita dengan apa yang kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu yang pertama. Perkara yang berlaku di luar sana yang masih lagi panas. Jadi kita sebutkan hari ini moga-moga dapat dijadikan penyejuk badan kepada orang yang berada di luar sana. Isu yang kedua yang boleh kita ambil hari ini ialah isu menunaikan solat berjamaah. Larangan daripada menunaikan solat berjamaah di masjid dan surau, khususnya bagi solat 5 waktu. Di sini kita kena faham bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang berpegang kepada pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i di dalam hukum fiqhnya. Jadi kita mengambil pandangan bahawa solat berjamaah di masjid atau surau itu adalah merupakan tuntutan fardu kifayah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maknanya bila dilakukan oleh sebahagian ahli qaryah, maka gugurlah dosa daripada penduduk yang lain. Cuma kena faham bahawa dalam situasi hari ini, kita faham bahawa solat berjemaah adalah merupakan syiar kepada agama kita. Dalam suasana hari ini, kerajaan bukan suruh tutup terus, kecuali dalam suasana-suasana tertentu. Yang kita tengok pada hari ini, solat berjemaah itu diteruskan, cuma dengan bilangan yang terhad. Mungkin ada tempat katakan 3 orang, ada tempat 6 orang, ada tempat 4 orang dan sebagainya, bergantung kepada pihak berkuasa agama negeri masing-masing. Yang penting kita nak tekankan di sini bahawa solat berjemaah tetap diteruskan, syiarnya tetap dihidupkan. Cuma jumlahnya terhad. Tapi kita dah tekankan tadi bahawa solat berjemaah ini tuntutan dia adalah fardu kifayah. Sebab itulah kita nak beri ingatan bersama. Pada masa lapang, pada masa aman damai, masa wabak tak ada, kena kita gunakan masa ini sebaik mungkin untuk mencantikkan, untuk grab peluang kita supaya dapat melakukan amal ibadah sebaik mungkin. Terus jangan tunggu waktu wabak baru sibuk. Yang ini rugilah. Okey, sebab hadis Nabi ada menyebutkan bahawa iza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Bahasa mudahnya ialah apabila seorang hamba itu sakit ataupun bermusafir, maka dia akan dituliskan kepadanya seperti mana dia dalam keadaan muqim dan sihat. Hadis ini cerita apa? Bahawa orang yang pada satu waktu dia melakukan ibadah secara bagus, konsisten dan sebagainya, pergi Jumaat di masjid dan sebagainya, tiba-tiba datang suatu wabak, COVID dan sebagainya yang menyebabkan dia terhalang daripada pergi menunaikan solat berjemaah di masjid. Orang ini hadis kata apa? Maka pahala dia berterusan seperti mana wabak tidak melanda. Kenapa? Kerana istiqamah dia ketika mana belum datangnya wabak ini. Sebab tu saya katakan tadi, peringatan untuk diri saya dan kita bersama bahawa bila waktu COVID ni hilang besok, bila waktu COVID ini, bila mana kerajaan dah membenarkan kita untuk pergi sembahyang Jumaat, pergi. Jangan tangguh-tangguh kerana bimbang bila Allah menarik nikmat, Allah tak bagi balik semula dah. Yang itu sangat-sangat kita bimbang, ya. Dan yang penting juga kena ingat, kalau tak boleh solat berjemaah di masjid, kenapa tak buat solat berjemaah di rumah? Boleh saja menunaikan solat jemaah di rumah dengan anak, dengan isteri, dengan kawan-kawan. Kan kalau rumah sewa kawan-kawan ada sembahyang berjemaah bersama-sama, tak ada masalah. Masalahnya ialah sebahagian daripada orang kita hari ni kata, ustaz tak sama ustaz. Pahala sembahyang berjemaah di masjid lain dengan pahala sembahyang jemaah di rumah. Baik, pertama saya nak tekankan, bila kita tak dapat buat sesuatu, jangan ditinggalkan semua sekali. Tak dapat buat di masjid, buatlah di rumah. Okey, cuma persoalan dia tadi ialah pahalanya tak sama, dia kata. Perkara ini pernah dijelaskan oleh beberapa para ulama, contohnya di dalam Darul Ifta Al-Misriyah, di dalam fatwa Mesir dan sebagainya, menyebutkan bahawa orang yang menunaikan solat berjemaah di rumah, pahalanya tetap sama seperti mana dia menunaikan solat berjemaah di masjid. Cuma kita tak nafikan
bahawa berjamaah di masjid pahalanya akan berganda-ganda. Kenapa? Kerana bila mana kita melangkah daripada rumah pergi ke masjid, pahalanya dah ada dekat situ. Duduk dekat masjid dapat solat sunat tahiyatul masjid, dah dapat pahala lebih dekat situ. Berbeza dengan keadaan ketika mana kita berada di rumah. Tapi yang kita nak tekankan dekat sini ialah bahawa solat berjamaah hukumnya fardu kifayah menurut pandangan mazhab Syafi'i, dan kita dah tekankan tadi, kalau tak boleh nak laksanakan di masjid, ambil peluang laksanakan di rumah. Sebab kaedah menyebutkan apa yang tidak boleh kita lakukan keseluruhannya, jangan ditinggalkan keseluruhan. Tak dapat solat di masjid, jangan terus tidak solat berjamaah, tapi solatlah berjamaah di rumah. 2 orang pun tak apa. Jadi itu kita nak tekankan tadi, maknanya solat berjamaah ini teruskan. Ya, sebab apa? Sebab solat ini antara perkara yang boleh dilakukan untuk menolak balak dan bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang terakhir mungkin kita sebut pada hari ini ialah berkenaan dengan perkara yang tak habis-habis. Tak habis-habis. Cuma sebelum saya sebut perkara yang ketiga ini, saya nak tekankan bahawa kita di Malaysia telah ada pihak berkuasa agama yang akan memutuskan suatu-satu perkara. Jadi penting bagi kita ialah dalam masalah-masalah yang timbul, hendaklah kita merujuk kepada pihak berkuasa agama punya keputusan. Jangan dirujuk kepada individu ini, individu itu dan sebagainya. Rujuk pihak berkuasa agama yang telah diberikan otoriti. Kalau kita rujuk orang ini dan orang ini, maka itu akan menimbulkan huru-hara di dalam masyarakat. Ikut arahan yang telah diputuskan oleh pihak berkuasa agama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, perkara ketiga yang kita sebut pada hari ini, contoh ya, isu yang berlaku dalam masyarakat ialah tentang solat dalam keadaan berjarak-jarak ini. Tak habis-habis lagi sampai ke hari ini. Ya, jadi apa yang kita tekankan dekat sini ialah perlu tengok dulu kepada hukum asal. Ya, hukum asal. Di kita dalam apa-apa situasi, tengok hukum asal dulu untuk menyelesaikan masalah. Hukum asal merapatkan saf ini adalah merupakan perkara sunat. Ini berdasarkan kepada ketetapan dalam mazhab Syafi'i. Dengan kita tidak menafikan ada pandangan alim ulama yang mengatakan bahawa merapatkan saf itu hukumnya wajib. Tetapi kita mengambil pandangan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, maknanya merapatkan saf ini hukumnya adalah sunat. Bermakna kalau kita meninggalkan dia tanpa sebarang alasan, yakni dalam erti kata kita menjarakkan saf tanpa sebarang alasan, maka hukumnya makruh. Tapi dalam suasana wabak COVID-19 pada hari ini, kita menjarakkan saf kita antara satu individu dengan satu individu dalam jarak 1 meter, semuanya itu adalah kerana untuk memutuskan rantaian penularan penyakit ini. Jadi ada sebab. Bila ada sebab, perlakuan kita menjarakkan saf itu tidaklah dianggap sebagai makruh. Timbul pula persoalan, pahala jemaah macam mana Ustaz? Disebut dalam mazhab Syafi'i oleh Imam Ar-Ramli dan seumpamanya, maka pahalanya tetap berterusan. Tak ada masalah. Pahala jemaah tetap dapat walaupun dalam keadaan berjarak-jarak ini. Ya, jadi kita dah sebut dah tu. Itu antara beberapa perkara yang kita nyatakan. Maknanya di sini kita kena tegaskan bahawa saya nak tegaskan segala apa yang diputuskan yang berkait dengan hukum hakam ini bukan diambil remeh oleh pihak pemerintah. Semuanya telah diputuskan melalui jawatan kuasa perunding hukum syarak, jawatan kuasa fatwa dan seumpamanya. Dah diputuskan di situ. Jadi kita akur kepada keputusan pihak pemerintah. Jangan lihat individu ini dan individu ini, kan dia akan mencelarukan pandangan masyarakat. Kita orang awam ikut kepada pihak pemerintah yang telah menetapkan suatu-satu perkara. Dan yang kedua saya nak tekankan dekat sini ialah dalam kesimpulan ini, dalam suasana wabak, banyak amal ibadah kita yang kita tak dapat nak laksanakan. Jadi kaedah kita tadi bahawa apa yang kita tak dapat laksanakan secara keseluruhan, jangan kita tinggalkan keseluruhannya. Ya, itu benda yang sangat-sangat penting bagi kita. Jadi saya rasa dalam perbincangan kita hari ini, itu antara isu yang sangat-sangat besar yang berlaku. Banyak lagi isu-isu lain seperti mana memakai face mask dalam solat dan seumpamanya. Mungkin yang itu kita akan cerita di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang insya-Allah. Jadi untuk hari ini sekurang-kurangnya 3 perkara besar yang sering kali diperbahaskan dalam kalangan masyarakat kita telah dapat kita perjelaskan secara ringkas dan moga-moga bermanfaat untuk kita bersama. Jadi saya rasa cukup perbincangan kita untuk pertemuan kita pada hari ini. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada kita. Wallahu a'lam.